Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Syah. Okey. Awal Syah malam ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang orang kampung. Selamat datang Tuan Rozi Hadi. Selamat datang Syah. Okey. Fahmi Nazrin. Selamat datang Tuan Hams. Okey. Alhamdulillah. Kita bertemu lagi malam ni. Di malam 20 Ramadan Oh, selamat datang doktor. Alhamdulillah jumpa lagi kita. Ya, Alhamdulillah. Malam ni kita bertemu kembali di malam 20 Ramadan. Okey, Alhamdulillah. Esok kita akan menunaikan ibadat puasa untuk hari yang ke-20 Ramadan. Okey, esok Rabu kan. Okey, so hari ni Alhamdulillah kita dah pun menunaikan ibadat puasa buat hari yang ke-19. Kemudian kita dah pun menunaikan ibadat solat sunat tarawih dan juga witir untuk malam yang ke-20. Alhamdulillah. Okey, selamat datang Tuan Abdul Aziz. Okey. Selamat datang Tuan Hams dari Kota Kinabalu, Tuan Abdul Aziz daripada Kuala Terengganu. Dua orang sahabat kita dari Kuala Terengganu dari KT ni. Seorang Tuan Lawyer, seorang Bankers, Tuan Bankers. Okey. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat, terima kasih. Okey. So Alhamdulillah, malam ni kita bertemu lagi dan menyambung kelas pengajian kita pada kelas yang ke-24 malam ni. Okey. Malam ni kita bertemu pada kelas pengajian yang ke-24. Okey, menyambung bacaan masih lagi di Iqra 4 muka surat 16. Okey, Alhamdulillah. Okey. Lupa sebenarnya, suara semua okey, jelas gambar insya-Allah saya rasa jelas. Suara okey, ada gangguan bunyi tak? Ada bunyi background kipas ke apa ada ke? Sebab saya dah pakai mikrofon baru ni. Saya kuatkan kipas. Sebelum ni memang saya tak dapat nak kuatkan kipas. Memang kipas paksa buka nombor 1 je. Memang kepanasan. Memang Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Hams. Waalaikumsalam Puan Syadah. Alhamdulillah. Jumpa lagi kita malam ni. Kita dah 24 lebih kurang lah. Suara jelas Alhamdulillah. Okey. So membantulah. Saya ingat ke mikrofon ni tak membantu sebab sebelum ni kita bersiaran secara live. Saya tak pakai pun mikrofon. Tapi suara jelas kan? Tak bunyi apa-apa Alhamdulillah. Okey, so membantulah. Alhamdulillah. Syah pun okey jelas ada sahabat lama saya di Kuala Terengganu AJK Masjid yang recommendkan saya suruh cari mikrofon ni. Beli secara online lah. Beli secara online murah je pun daripada China kan. Terima kasih Mak. Mak okey Alhamdulillah, suara jelas. So beli daripada China secara online je pun. Okey, so Alhamdulillah membantu lah. Sangat-sangat membantu kan. Kalau tak kita ada gangguan sikit kan. Gangguan bunyi. Alhamdulillah. Okey, saya teruskan. Malam ni insyaAllah kita akan sambung di muka surat 16 Iqra 4. Okey, kita terus ke muka surat 16. Okey. Pelajaran Qalqalah. Tu topiknya lah kan. Comel dah dengan molek. Alhamdulillah, terbaik. Okey. Okey. Dulu kita tak tahu kepentingan mikrofon ni kan. Rupanya dia bantu untuk ni lah, kurangkan gangguan bunyi daripada luar kan. Okey, Alhamdulillah.
Okey, so semalam kita dah apa panggil? Dah sebut kan semalam. InsyaAllah hari ini kita akan sambung pelajaran bacaan huruf qalqalah. Okey, bab qalqalah. Okey. Qalqalah adalah beberapa huruf dalam Al-Quran, huruf hijaiyah, huruf Al-Quran yang ada ataupun yang menghasilkan, saya nak cakap apa, special effect ataupun sound effect bunyi dia. Bila? Ketika ianya berbaris sukun. Ketika ianya berbaris mati. Ada 5 huruf hijaiyah ataupun ada 5 huruf Al-Quran, ada 5 huruf dalam Al-Quran yang menghasilkan special effect, sound effect. Okey. Betul kan? Sound effect, bukan soundtrack kan, sound effect kan, yang akan menghasilkan ada bunyi special effect dia ketika dibaca, apabila dibaca ketika ianya berbaris sukun ataupun ketika ia berbaris mati. Huruf-huruf tersebut ialah huruf ba, jim, dal, ta dengan qaf. 5 huruf sahaja yang ada qalqalah. Yang ni memang kita tak ada pilihan. Memang kita terpaksa ingat 5 huruf ni. Sebab inilah sahaja huruf qalqalah dalam Al-Quran. Ataupun inilah sahaja huruf-huruf yang menghasilkan bunyi special effect tadi. Yang menghasilkan bunyi sound effect dalam Al-Quran. Iaitu dia akan menghasilkan bunyi lantunan. Macam kita balik bola ke dinding kan. Ada lantun balik kan. Ketum, lantunan. So, huruf-huruf ini adalah huruf-huruf yang menghasilkan lantunan bunyi. Bila? Ketika ianya berbaris mati. Ketika kita membaca huruf-huruf ni dalam keadaan dia berbaris mati, berbaris sukun. Okey? Okey. So, huruf ba, jim, da, ta dengan qaf. Memang kita tak ada pilihan, memang kita nak kena hafal 5 huruf ni. So, sebab apa kita nak kena hafal? Sebab yang pertama kita nak tahu hanya 5 huruf ni saja yang menghasilkan bunyi special effect tadi, yang menghasilkan bunyi sound effect tadi, yang menghasilkan bunyi lantunan. Huruf selain daripada ni tak ada. Okey? So, yang pertama kita nak kena ingat, sebab bila kita jumpa huruf ni dalam Quran yang berbaris mati, kita kena bersedia untuk hasilkan bunyi lantunan dia. Kita akan buat demo kejap lagi. Yang pertama. Yang keduanya, bila kita dah hafal 5 huruf ni, kita akan pastikan huruf-huruf lain yang berbaris mati tidak akan sama sekali keluarkan lantunan. Kadang-kadang ramai orang, huruf za pun kadang bunyi qalqalah. Huruf ta, nanti kita akan buat demo nanti. Huruf-huruf ta, huruf dad, apa lagi? Huruf za, pun dibuat lantunan. Huruf lam, huruf lam dalam surah Fatihah ada je yang membaca alham. Tu dah jadi qalqalah dah huruf lam tu. Kan? Kita dah mengqalqalahkan huruf yang bukan qalqalah, huruf yang tak ada special effect. Ini saja yang kita kena ingat, huruf yang ada special effect. Okey, so bila kita jumpa 5 huruf ni, apabila ianya berbaris mati sahaja, bersedia untuk lantunkan bunyi huruf ni. Okey, manakala kalau kita jumpa huruf selain pada 5 huruf ni yang berbaris mati, hati-hati, yang huruf selain pada tu tidak menghasilkan bunyi lantunan bunyi. Okey, so cara nak hafal mudahlah, kan? Mungkin di kalangan kita ada yang dah tahu. Okey, kita boleh guna apa dia panggil akronim ke apa, saya pun lupa dah. Okey, baju dah kotor. Baju dah kotor. Baju jim, dah huruf dal, ko huruf qaf, ta. Baju dah kotor. Okey. Ada ustaz daripada negeri, saya pun lupa ustaz mana, saya pernah tengok dalam TV. Dia kata kotor baju dan pun boleh lah. Janji kita ingat. Kotor, huruf ko dengan ta, baju ba dengan jim, dan kotor baju dan. Boleh. Janji kita ingat ada 5 huruf ba, jim, da, ta dengan qaf yang menghasilkan bunyi lantun dan bunyi. Boleh Okey. Kita tengok huruf yang pertama, iaitu huruf ba. Huruf ba ketika dia berbaris hidup. Okey, bila dia baris hidup, bagi atas, bawah, depan. Baris hidup ada 3 atas, bawah, depan. Atas bunyi ba, bawah bunyi bi, depan bunyi bu. Bila huruf ba berbaris hidup, atas, bawah ataupun depan, ba, bi, bu, dia tidak menghasilkan bunyi qalqalah ataupun bunyi lantunan. Bunyi lantunan hanya keluar daripada huruf ba ketika mana? Hanya apabila ba berbaris mati sahaja. Okey, ni huruf qalqalah yang pertama, ba. Okey. Okey. Saya tunjuk sikit. Pertama sekali kita kena pasti di mana makhraj huruf ba. Kita dah bincangkan itu kan. Okey, kita ulang kaji sikit. Huruf ba keluar daripada 2 bibir. Bibir atas, bibir bawah yang bersentuh, ada sedikit tekanan. Tekan sikit. Tekan sikit saja. Tekan sikit, ada pressure, tekanan. Tekan, lepas ba. Bi. Huruf mim sentuh tapi tak tekan. Mim lembut je.
Sentuh je, bersentuhan aja. Atas, bibir bawah, bibir atas. Ma, mi, mu. Sentuh aja. Huruf ba tekan sikit. Ba, bi, bu. Okey. Okey, itu makhraj dia. Keluar daripada dua bibir, sentuh, bibir tu mesti sentuh dan ada tekanan sikit. Sebab tu bunyi dia ketat sikit. Ba, bi, bu. Okey, jelas Okey. So bila dia berbaris mati, maka datanglah sifat qalqalah pada huruf ba. Hanya ketika ba berbaris mati saja. Datang sifat qalqalah. Qalqalah tu maksudnya sifat lantunan bunyi. Dia akan bunyi masihkan bila ba tu berbaris mati, bunyi qalqalahnya ialah kacip bibir, tekan sikit, lepaskan. Be. Okey? Be. Okey. Satu perkara yang kita nak kena ingat, huruf bunyi sound effect tadi ataupun bunyi special effect daripada huruf qalqalah, dia menghampiri bunyi baris atas. Ba baris atas bunyi ban, so dia bunyi ba. Okey, dia bunyi menghampiri bunyi baris atas sikit. Ab. Okey? Boleh So, bunyi itu akan keluar daripada lantunan, dapat hasil pada makhraj dua bibir, tekan, lepas. Ba, ab. Okey, boleh Okey, itu huruf qalqalah yang pertama. Okey, kita balik pada page 16 kita. Okey. So, kalau bagi atas, ba. Kalau ba ni bagi atas ba, bi, bu. Kalau bagi depan, bagi bawah. Bagi bawah, bi, bu. Bila mati, be. Boleh ab. Satu bunyi hamzah. Be bunyi ba berbaris mati. Bunyi ba yang bersifat qalqalah ketika berbaris mati. Be, ab. Okey, boleh jelas Okey, kalau ada soalan tak jelas, perlu nak penerangan sekali lagi, boleh terus ajukan di ruangan komen Okey, kita pergi pada huruf yang kedua. Ba boleh tak ada masalah Ab. Okey, kita pergi pada huruf kedua. Dia tu huruf ja. Okey, pun sama juga isunya. Ja bila bagi atas, bawah, depan, ja, ji, ju, belum ada lagi sifat qalqalahnya. Sifat qalqalahnya datang apabila jim berbaris mati sahaja, sama kes macam ba. So dia akan menghasilkan bunyi je. Okey. So kita kena kenal pasti dulu huruf ja. Kat mana makhraj dia? Ni lidah. Okey. Bila kita nak sebut huruf ja, kawasan tengah lidah kita akan naik ke atas. Okey, ni kita punya kawasan dalam mulut. Langit. Okey, ni langit kawasan lelangit dalam mulut kita tu. So tengah lidah dia akan naik. Cuba dia akan sentuh kawasan langit tengah. Tekan sikit. Tekan, lepas, keluar bunyi. Cuba perasan. Kita baca dengan baris atas Tengah lidah. Ni langit Tengah lidah akan naik macam ni. Tekan langit tengah. Tekan, lepas, keluar bunyi ja. Boleh rasa? Kita rasa dengan lidah masing-masing. Dia hanya melibatkan kawasan sentuhan tengah lidah. Ni kita punya lidah sekeping. Ni hujung lidah. Tengah lidah, pangkal lidah. Lidah kita yang paling dalam. Dekat anak tekak tu. Bila nak sebut huruf ja, kawasan tengah lidah kita akan naik. Sentuh langit. Dia akan ada tekanan sikit. Huruf ja sama juga. Semua huruf qalqalah adalah huruf yang ketat. Kata istilah guru saya, huruf yang ketat. Ataupun huruf yang ada tekanan pada makhraj. Itu kalau ikut bahasa kitab pula. Kata guru saya, huruf yang ketat. Kata kitab pula, huruf yang ada tekanan pada makhraj. Makhraj dia dekat mana? Tengah lidah sentuh langit. So dia akan ada tekanan sikit. Tengah lidah tekan sikit langit, lepas keluar bunyi. Ja bagi atas, bagi bawah. Ji bagi depan, ju. Bila mati, sama juga. Bila berbaris mati, tekan naik, lepas bunyi, masih ke bunyi je. Aj. Okey, boleh Biasa kesalahan yang banyak berlaku dalam bacaan orang kita ialah dia masihkan bunyi macam ni. Aj. Okey, perhatikan bunyi. Ajmain. Itu bukan bunyi qalqalah. Tapi ramai di kalangan kita yang membunyikan huruf qalqalah macam tu dan dia orang perasan itu bunyi qalqalah yang betul. Sebenarnya itu bunyi qalqalah yang salah. Itu adalah bunyi hembusan nafas ataupun bunyi hamsun, bunyi sifat hams, bunyi sifat hembusan nafas. Ajmain. Itu bukan bunyi qalqalah. Bunyi qalqalah adalah bunyi yang ketat, ada tekanan pada makhraj. Tengah lidah, kalau tadi huruf ba, tekanan pada makhraj dia ba. Bibir atas, bibir bawah tekan be, ab. Okey? Yang ni tekan aj. Saya ulang ajmain. Okey, aj. Okey, boleh jelas Okey. Kita pergi pada huruf qalqalah yang ketiga. Iaitu huruf dal. Okey. Dal. Datangnya sifat qalqalah sama juga macam dua huruf sebelumnya bila dah berbaris mati sahaja. Bila dia berbaris hidup, da, di, du tak ada qalqalah.
belum ada sifat qalqalah, belum ada sifat lantunan. Bila dia berbaris mati, barulah datangnya sifat lantun ataupun sifat qalqalah pada huruf dal. Bunyinya masih kan bunyi de. Okey, hati-hati. Mana makhraj huruf dal? Kita dah bincang dulu kan. Ujung lidah, kuku saya ni kita ibaratkan sebagai gigi atas. Gigi atas. Ujung lidah akan sentuh belakang gigi atas. Belakang. So, kawasan sentuhan, ujung lidah akan sentuh belakang gigi berserta dengan sedikit kawasan gusi, tempat tumbuhnya gigi. Ujung lidah akan sentuh belakang gigi kita yang atas, kena belakang gigi dan juga kena sedikit kawasan sentuhan gusi. Kena gusi dan gigi sikit. So, lidah kita duduk tengah-tengah tu lah. Okey, masihkan bunyi. Da, di, du. Okey, ingat jangan bunyikan dia seperti mana kita bunyikan huruf di bahasa Melayu. Kalau di bahasa Melayu, lidah kita sentuh langit kat atas ni. Okey. Langit. Gigi, gusi, langit. Sentuh kat situ. Budak, budak. Okey. Budak, budak, budu. Okey. Budak, budak, budu. Tapi kalau dalam Quran, dalnya bukan sentuh kat sini. Tapi sentuh kat sini. Nampak dia sentuh belakang gigi. Akan kena gigi dan juga kawasan, kena gusi kawasan tempat keluar gigi tu. So dia akan masih bunyi budak, budak. Beza dengan bahasa Melayu kita di kat atas. Lidah kita naik atas lagi. Budak, budak. Okey. Budu. Dengan budak, budak, budu. Beza kan? Bunyi yang sedikit lembut dan nipis berbanding huruf di bahasa Melayu kita. Okey. So bila dal berbaris mati qalqalah, ujung lidah kita akan sentuh tempat yang sama, makhraj yang sama. Tekan, sebab saya beritahu tadi, semua huruf qalqalah mesti ada tekanan pada makhraj. Tekan lepas keluarkan bunyi de. Lidah tekan belakang gigi. Lepas berserta dengan bunyi lantunan de. Ad. Jangan lidah kita sentuh di atas langit. Sentuh belakang gigi. Ni bayangkan gigi, ni kita, saya punya kuku ni sentuh kat belakang ni. Sentuh, tekan, lepas de keluar bunyi qalqalah. Bunyi lantunan pada huruf dal. Ad. Boleh Okey, ada sedikit tekanan pada makhraj. Semua huruf qalqalah ada sedikit tekanan pada makhraj. Okey. Kita sambung huruf yang berikutnya. Huruf yang keempat iaitu huruf ta. Okey, ni huruf qalqalah yang paling tebal. Okey, sebab dia huruf buncit ingat masa kita cerita ikut satu dulu. Dia ada sifat meninggi, dia ada sifat gemuk, sifat penuh, sifat isbaq nama dia, istilah dia. Okey. So, kalau berbaris atas, bawah depan, to, ti, tu. Bila qalqalah, to, ato. Ato. Boleh Makhrajnya di mana? Sama makhraj dengan dal. Hujung lidah sentuh belakang gigi. Hujung lidah sentuh belakang gigi kita yang atas. Gigi kapak tu, gigi kacip atas. Okey? Sama makhraj dengan, sama rumah dengan da. Cuma bezanya da ni lebih nipis. To dia punya tebal. Okey, bezanya kat mana? Saya tunjuk sikit. Okey. Kalau dal sentuh belakang gigi sama, ujung lidah kita. To pun sama. Sama. Bezanya kat mana? Satu bezanya sebab dia bersifat meninggi. To. Dia ada sifat meninggi. Bila sebut to tu bunyi bacaan dia meninggi. So akan memastikan pangkal lidah kita akan naik lebih tinggi. Macam ni. Kalau da, ujung lidah sama, pangkal lidah pun rendah. Dia panggil huruf yang merendah. Kalau istilah tajuk dia panggil huruf istifal. Itu dari segi inilah. Okey, dari segi tajwidnya lah Okey, huruf dal. Boleh nampak Gigi lidah sentuh belakang gigi, pangkal lidah ke bawah. De, ad. Okey, yang to tempat yang sama, makhraj yang sama, cuma pangkal lidah kita naikkan. Alto. Okey, boleh alto. To, ti, tu. Dia meninggi dan bunyi dia gemuk dan tebal dan nipis. Ad. Yang ni alto. Alto amahum. Okey, boleh Okey, kita pergi kepada huruf qalqalah yang terakhir iaitu huruf qaf. Qa, qi, ku. Okey. Qa, qi, ku. Kat mana makhraj huruf qaf? Makhraj huruf qaf dah pangkal lidah. Depan, tengah, pangkal. Okey, bila kita sebut huruf qaf, pangkal lidah kita yang mainkan peranan untuk keluarkan bunyi. Pangkal lidah kita akan tekan sikit. Akan naik sikit. Tekan sikit kawasan atas tu. Qa. Boleh rasa terasa kat dalam. Pangkal lidah yang gerak. Qa, qi, ku. So bila mati, tekan, lepas dan keluarkan bunyi dia, lantun. Qa, qa, ako, ako. Okey, boleh Setakat ni boleh semua?
Boleh follow Okey. Cuma memang pendapat ulama ada, ulama qira ulama tajwid ada khilaf bagaimana cara yang tepat untuk membunyikan huruf qalqalah. Tapi pendapat yang masyhur, majoriti ulama mengatakan bunyi lantunan tu menghampiri bunyi baris atas. Itu pendapat yang masyhurah majoriti. Ulama mengatakan bunyi lantunan huruf qalqalah tu menghampiri bunyi huruf yang huruf asal dia yang berbaris atas. Menghampiri bunyi baris atas. Okey, jelas Okey, setakat ni ada soalan? Ada sebarang soalan? Tak ada soalan Kalau semua jelas, kita terus pada bacaan kita di muka surat 16. Okey, semua okey Okey, alhamdulillah kita terus pada bacaan kita di muka surat 16. Okey. Kita bunyikan huruf qalqalah yang pertama, huruf ba. Ba, bi, bu, be. Ab. Ab. Okey, boleh Wa ab qa. Okey. Tubdu. Tubdu. Hasibtum. Okey, boleh follow Saya lepas saya baca, saya bagi saya akan senyap sekejap untuk bagi peluang untuk tuan-tuan kalau nak follow, nak baca, masing-masing nak baca, nak ikut di rumah masing-masing, boleh. Okey. So saya lepas saya baca, saya akan diam sekejap untuk bagi ruang. Kalau tuan-tuan nak praktis, nak sebut masing-masing kat rumah, boleh praktis dalam ruangan masa yang saya ni Okey. Terima kasih Tuan Amran, jelas alhamdulillah. Okey, kita pergi pada huruf qalqalah yang kedua. Bila berbaris hidup, ja, ji, ju. Bila mati, bunyi lantunan qalqalah dia je. Bukan c, bukan c je. Aj, bukannya ac, bukannya ac, bukannya ac, tapi aj. Aj. Okey, boleh ketat sikit bunyi dia. Ada tekanan pada makhraj, kawasan tengah lidah. Yaj, alu. Okey, boleh Tujzauna. Wajhihi. Okey, kita pergi pada huruf qalqalah yang ketiga, huruf dal, baris atas, bawah, depan, baris hidup. Ingat ujung lidah sentuh belakang gigi Da, di, du. Okey, ujung lidah sentuh belakang gigi kapak, gigi atas kita. Da, di, du. Okey, bila qalqalah akan bunyikan, hasilkan bunyi lantunan dia de. Jaga-jaga jangan lidah kita sentuh langit depan. Langit depan. Atas ada gusi, dia kena belakang gigi tu. Kena sentuh belakang gigi. Okey, ad. Boleh Okey, kita teruskan. Tadkhulu. Okey, puan Syarah okey Syirah pun okey Okey, alhamdulillah. Okey. Sambung. Qadhan. Wajadna. Okey, hati-hati sebab huruf dal ni ramai yang membaca dengan bunyi huruf D bahasa Melayu kan. So ujung lidah tu dia akan pergi ke langit depan. Tu salah tempat tu. Makhraj yang salah. Hati-hati, pastikan dia sentuh belakang gigi. Wajadna. Okey, boleh Okey, huruf seterusnya. Huruf qalqalah yang keempat, ta. Ta baris atas, bawah, depan, berbaris hidup. Ta, ti, tu. Okey, bila berbaris mati, lantunan qalqalah ta. Ato. Ato. Menghampiri bunyi baris atas dia. Ta, ato. Waalaikumsalam Puan Umi. Lambat, tak apa. Okey, tak apa. Kita dah nak habis satu page lah. Okey, tak apa, nanti Puan Umi boleh tengok live kita. Boleh tengok balik ulangan Okey. Ato. Okey, kita teruskan. Ato. Amahum. Pastikan bunyi qalqalahnya. Kadang-kadang setengah orang tu baca amahum, tak ada bunyi lantunan, salah. Amahum. Tadkhulu. Yaj'alu. Wa abqa. Hati-hati, tak ada bunyi lantunan. Dia lantunkan dia. Ab. Wa ab. Yaj. Tad. At'amahum. Okey, boleh kita sambung. La yatgha. Matla'un.
Okey, huruf qalqalah yang terakhir, qaf. Okey. Qaf berbaris atas, bawah depan, qa, qi, ku. Bila mati akan keluar lantunan bunyi dia, iaitu ataupun sifat qalqalahnya qa, aqa, aqa. Boleh Okey, kita teruskan. Aqa, lamin. Ada setengah orang tanya saya, kena ke bunyi qa tu? Ta, de, je, ab, be. Kena ke dia tu? Kena ke bunyi? Memang kena lah. Sebab tu ada satu bab yang khusus. Bab ataupun topik qalqalah dalam buku-buku tajwid. Kerana qalqalah tu adalah sifat special, sifat istimewa. Saya panggil sifat istimewa lah. Sebab dia hanya berlaku pada 5 huruf ini sahaja. Yang berbaris mati saja. Dia special 5 huruf ini, ba, jim, dal, ta dengan qaf yang berbaris mati saja. Barulah datang padanya sifat qalqalah ataupun sifat lantunan bunyi. So persoalannya, kena ke bunyikan sampai macam tu sekali? Memang kenalah. Kalau tak bunyikan, maksudnya kita dah meninggalkan sifat huruf tu. Huruf tu bersifat lantunan bunyi. Ada lantunan bunyi, kita tak buat, maksudnya kita dah abaikan sifat dia. Huruf tu dah cacat lah. Makhrajnya betul, tapi sifat hurufnya dah salah. Macam yang saya sebutkan semalam, kita baru dapat markah, separuh markah, 50% je. 50% lagi kita dah kena potong markah. Hilang markah sebab kita meninggalkan sifat huruf qalqalah pada 5 huruf ni yang berbaris mati. Okey? Okey, kita teruskan. Yaqra'u, muqtahimun. Okey, boleh Okey, kita pergi yang bawah. Yab'athaka ajma'ina. Okey, ni biasa orang buat kesalahan. Ramai yang baca dengan ajma'ina. Saya ulang ajma'ina. Bukan bunyi qalqalah, itu bunyi yang salah. Itu bunyi hembusan nafas, bunyi angin, bukan. Dia kena ketatkan bunyi dia. Ajma'ina. Bukannya ni ramai sangat yang membaca dengan ajma. Bukan itu bukan bunyi qalqalah. Bunyi qalqalah dia bunyi ketat sikit, ada tekanan. Tekan sikit pada makhrajnya. Ujung tengah lidah tekan pada langit atas. Ajma'ina. Okey, seterusnya. Yumdidkum khalaqna. Okey, Puan Syahda ada soalan. Jika dalam bacaan doa dan zikir, wajib juga ke bunyi qalqalah? Jawapannya, siapa boleh bantu saya jawab? Ada yang boleh bantu ke? Jika dalam bacaan doa dan zikir, wajib juga ke bunyi qalqalah? Ada sahabat-sahabat yang boleh bantu tak? Teka. Boleh sama-sama teka tak? Kita buat kuis. Ada yang boleh bantu Puan Syahda? Cuba. Dalam doa dan zikir, wajib juga ke bunyi qalqalah? Jawapannya, saya rasa Syah boleh jawab ni, Syirah boleh jawab ni kan. Kan? Syah dah jadi level tok guru dah ni. Tak wajib, ya betul. Kena bagi hadiah ni. Nanti saya carikan hadiah Syah. Okey, jawapannya betul, tak wajib. Dia hanya wajib terpakai untuk bacaan Al-Quran sahaja. Ayat Al-Quran sahaja. Walaupun contoh, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah, contohlah kan, itu tak ada qalqalah pun. Okey, sama juga macam kita baca ada qalqalah dekat sini. Doa naik kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ada berapa? 2 qalqalahan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ada 2 qalqalah dekat ayat tu. Ayat itu asalnya ayat petikan daripada ayat Al-Quran. Okey. Tapi kalau kita baca sebagai doa, masa bila kita baca sebagai doa? Masa kita naik kereta, kita nak drive tu, ataupun naik motor tu, kita baca. So, bila kita baca masa kita nak jalan atas motor ataupun atas kereta, memang kita baca pada masa tu, niat kita memang kita baca sebagai doa. Bukan sebagai lafaz ayat Al-Quran. Walaupun dia asalnya petikan daripada ayat Al-Quran. Okey? Hari tu saya dah terang. Dah ada terang dah. Saya pun lupa dah. Okey? So, bila kita baca subhanallazi tu sebagai doa, masa bila? Biasa kita naik kereta tu kita baca. Masa tu memang kita tak niat nak baca sebagai baca ayat Al-Quran kan? Memang kita niat purposely kita baca tu sebagai doa. Walaupun dia petikan ayat Al-Quran, maka kita tidak tertakluk kepada hukum tajwid. Okey? Tak tertakluk kepada hukum tajwid. Kita boleh baca
Dengungnya kita boleh abaikan, sifat huruf kita boleh abaikan. Cuma jaga jangan sampai bertukar huruf lah, sebab dia boleh ubah makna. Itu je nak kena jaga. Tapi dari segi panjang pendek, dari segi qalqalah, kita boleh abaikan. Okey, asalkan maknanya jelas, tak berubah makna. Itu je nak jaga. Okey. Okey, kita sambung bacaan kita muka surat 17. Okey, insya-Allah kita habiskan 17 malam ni. Okey, so jelas semua cadang So jawapannya tak wajib lah. Jawapannya tidak wajib membunyikan qalqalah dalam doa, zikir, selawat dan sebagainya. Okey, hanya pada lafaz bacaan ayat Al-Quran sahaja. Okey, kita sambung bacaan Jelas puas cadang Okey, so kita sambung muka surat 17, muka surat yang terakhir malam ni insya-Allah. Ajrun ghairu mamnunin. Okey. Ajrun ghairu mamnunin. Okey, boleh boleh follow. Okey. Hari tu ustaz ada terang Tuan Amran mungkin masa tu Puan Syahda tak datang kot. Mungkin ada malam-malam tertentu yang Puan Syahda tak ada. Okey, mungkin terlepaslah kelas Okey, kita sambung. Ila yaumi yub'atsuna. Ila yaumi yub'atsuna. Okey, sambung lagi. Fi jidiha hablun. Jaga ha dengan ha. Ha tak pedas dengan ha pedas. Bila duduk sebelah ni biasa buat kesalahan. Fi jidiha hablun. Ha hablun. Jaga ha. Dua huruf yang berbeza, makhraj yang berbeza. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Jelas macam dah alhamdulillah. Okey. So, dua huruf yang berbeza, dua makhraj yang berbeza, dua sifat yang berbeza. Hati-hati. Jap, sorry. Sifat dia sama. Sorry. Makhraj yang berbeza. Dua huruf ni sifat dia sama. Okey, sorry Okey, kita bunyikan sekali lagi. Fi jidiha hablun. Okey. Ala dhalika lasyadidun. Okey, seterusnya. Yamshi ala batnihi. Seterusnya. Hadza la syai'un ujabun. Okey, seterusnya. Ajrun azimun. Okey, boleh Seterusnya. Adbara yas'a. Okey. Wa aqbala ba'duhum. Wa aqbala ba'duhum. Okey. Alam yaj'al kaidahum fawasatna bihi jam'an wa la yakhafu uqbaha khalaqnakum atwaran lam yalid wa lam yulad. Hati-hati, lidah satu belakang gigi lam yalid wa lam yulad. Okey, alhamdulillah. Kita dah habis muka surat 17. Okey, kita berhenti setakat ni dulu malam ni. InsyaAllah malam esok kita akan bertemu. So kita habis dah bab qalqalah malam ni Malam ni kita baca 2 page 16 dan juga 17. InsyaAllah malam esok kita akan jumpa. Malam esok kita akan memasuki kelas kita yang ke-25 untuk kelas pengajian Iqra'. Kita sambung masih lagi di Iqra' 4. Okey, esok kita akan sambung bacaan di muka surat 18. Okey, 18, 19 insya-Allah. Esok sangat-sangat menarik. So kalau berkelapangan, berkesempatan, saya mohon jangan miss kelas esok. Okey. Esok kelas sangat-sangat menarik bagi saya sangat menarik sebab banyak kesalahan yang berlaku dalam bacaan. Saya bagi intro sikit lah iklan. Ni okey, ramai je yang baca ghalabat. Kita dah mengkolkolahkan bukan huruf qalqalah. Ghalabat. Kita dah buat qalqalah dah tu pada huruf ta. Ghalabat. Tu dah salah dah. Okey, tu iklan sikit. So esok banyak kita akan bunyikan yang balance. Okey, sebelum ni kita dah belajar dah sama-sama bincang dan bunyikan
bunyi huruf ya mati sebelum dia baris atas Jadi huruf lembut, huruf lin. Kemudian huruf waw mati sebelum dia baris atas pun jadi huruf lin juga, huruf lembut. Kemudian kita dah bunyikan huruf nun, an. Lepas tu huruf mim mati, Okey. Kemudian dah 4 huruf. Kemudian hari ni kita belajar lagi 5. Kita dah sama-sama baca, dah bunyikan 5 huruf mati. Baju dah kotor ataupun kotor baju den. Kotor baju den. Kofto bajim dal. Okey. 5 huruf. Bila berbaris mati, dia ada bunyi special effect dia. Bunyi lantunan qalqalah. Okey, so esok insyaAllah kita akan bunyikan huruf-huruf mati yang selebihnya. Huruf-huruf hijaiyah yang balance dia. Bila berbaris mati, bagaimana bunyi dia dan bagaimana sifat huruf yang akan beri kesan pada bunyi huruf tersebut. InsyaAllah kita akan sambung bacaan esok insyaAllah. Okey, so insyaAllah kita akan bertemu. So saya ucap terima kasih jugalah pada Puan Syadah sebab sudi tanya soalan. Okey, saya mohon sahabat-sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada soalan boleh terus haju je, jangan segan-segan. Okey. Kadang-kadang kita tanya soalan tu kadang-kadang untuk untuk dapatkan penjelasan untuk diri kita sendiri. Kadang-kadang kita mungkin dah tahu tapi kita tanya tu bagi pihak kawan-kawan kita yang mungkin segan nak tanya kan. Mungkin kita boleh tanya soalan. Okey. So kadang-kadang ada di kalangan kita yang segan nak tanya, so kita boleh tanya bagi pihak kawan-kawan kita supaya kita memang dah tahu. Tapi mungkin kawan-kawan kita ramai yang dalam ni yang mungkin segan nak tanya. So kita mungkin boleh tanya bagi pihak mereka. Sekurang-kurangnya kita boleh sama-sama boleh dapat manfaat kan. So tak ada masalah. So tak perlu segan lah. Saya harap jangan segan. Sebab ada yang segan nak tanya. Rugi. Sangat rugi. Satu kerugian yang sangat besar. Kita malu dalam bertanya kan. Siang tadi saya ada dengar petikan ceramah. Saya nak cerita pasal tajuk malu. Tajuk malu ni saya ambil masa sikit 2-3 minit, 2-3 saat. Diriwayatkan ketika Rasulullah dah wafat dah. Okey. Di zaman sahabat ada seorang, dia bukan sahabat, tak silap saya, dia tabi'in. Dia tak sempat jumpa Rasulullah. Dia lahir selepas kewafatan Rasulullah. Okey. So masa tu zaman dia muda remaja lagi. Dia ada persoalan nak tanya pada Ummahatul Mukminin. Siapa? Sayyidatina Aisyah. So dia jumpa. Assalamualaikum. Dia bagi salam semua. Kemudian Sayyidatina Aisyah jemput masuk. Kemudian dia kata, ya Ummahatul Mukminin, saya ada soalan nak tanya tapi saya malu nak tanya, dia kata. Sayyidatina Aisyah kata, kenapa malu nak tanya? Kan? Aku kan ibu bagi semua orang mukmin. Aku kan ibu kamu dan ibu bagi semua orang mukmin. Kenapa perlu malu nak tanya? Tanya lah. Kan? Lagipun tanya pasal urusan agama kan. So tanya. Kita bukan tanya benda-benda yang mengarut, benda yang tak relevan pun kan. So benda tu bila berkaitan dengan urusan agama, so tanya. Kalau tak dapat, kurang-kurangnya dia boleh bagi manfaat kepada orang lain juga kan. Supaya ramai orang boleh belajar. Kadang-kadang dengan soalan yang kita tanya tu, ramai kawan-kawan kita lepas ni. Sebab contoh macam semalam, beberapa hari lepas saya tengok, walaupun yang join live kita dalam beberapa belas orang je, tak sampai 20 orang pun. Tapi bila saya tengok sampai esok petang, saya tengok dah view dah cecah sampai 100 lebih. Ramai lah yang mungkin yang tak sempat nak join live kita, dia orang tengok lepas pada tu. So dengan mungkin persoalan yang kita tanya tu, ramai lagi kawan-kawan kita, bukan kawan-kawan kita lah, siapa-siapa lah yang kat luar sana yang tengok live kita, sesi kita ni lepas pada ni, dia orang mungkin boleh dapat manfaat yang banyak, yang besar, sebab hasil daripada soalan yang kita tanya. Kan bagus tu. Kan? So kita pun dapat, kawan-kawan dapatlah, kita kata apa, dapatlah token kan, dapatlah ganjaran tu kerana soalan kita tu ramai orang faham. Oh, rupanya dalam doa ataupun dalam zikir, dalam salawat, tak ada tu tajwid. Janji jaga huruf supaya makna tak ubah aja. Nak jaga ialah ketika baca ayat Quran saja. Mungkin ramai tak tahu. Memang sebenarnya ramai tak tahu pun. Okay, so alhamdulillah. So kadang-kadang soalan yang nampak simple tu boleh bagi manfaat pada ramai orang kan, insya-Allah. So kalau ada soalan tanya aje. Saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, saya kata tak tahu je lah kan. Kan. Kena refer lah lagi pakar-pakar lain yang kat luar sana, kita ramai lagi kan. Ada ulama kita kat luar sana. Setakat yang saya mampu jawab, insya-Allah saya cuba jawab. Okey, insya-Allah kita berakhir setakat ni malam ni. Saya ucapkan jutaan kemaafan kalau ada sebarang salah silap. Saya pohon jutaan ucapan terima kasih atas kesudian bersama-sama dengan saya live malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi malam esok di topik yang lebih menarik. Esok kita nak belajar membunyikan huruf-huruf hijaiyah yang bakinya ketika wakaf, yang mana banyak berlaku kesalahan dalam bacaan orang kita. Antaranya huruf dha, huruf ta tadi pun biasa silap. Huruf dha pun kadang orang baca silap. Izja. 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 Belum masuk cerita pasal Fatihah lagi.
Rabbil alamin. Rabbil alamin. Pun ada sebenarnya. Sedar tak sedar je. Idh ja'at ghalabat. Kalau rudda, ramai sangat baca dengan qalqalah. Al-dha'afan. Tu memang confirm. Confirm salah kena potong markah tu. Esok insyaAllah sama-sama kita akan tengok perharusi bagaimana membunyikan huruf-huruf yang balance-nya, huruf hijaiyah yang balance-nya ini keluar daripada makhraj yang betul. Yang penting berserta dengan sifat huruf yang juga betul dan tepat insya-Allah. Okey, sekian. Sekadar itu saya ucapkan jutaan terima kasih. Kita jumpa lagi pada malam esok. Mudah-mudahan alhamdulillah doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih Puan Syada, Tuan Ham daripada Sabah jauh Jauh datang ni. Puan Umi pun daripada Sabah kan. Sadakan ke mana. Terima kasih banyak atas sokongan. Mudah-mudahan usaha yang kecil ini boleh beri manfaat pada kita. Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, sekian. Kita jumpa malam esok waktu yang sama pukul 10. Wabillahi taufiq wal hidayah. InsyaAllah jumpa Amran Tuan Amran esok. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.